السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang rahmati Allah. Kita sambung daurah kita bab berjual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Berjual beli. Rukun berjual beli itu 3. Pertama, aqid, iaitu orang yang berakad jual dan beli, iaitu penjual dan pembeli. Kedua, ma'qudun alaih, benda yang diakadkan, iaitu benda yang dijual dan harga. Ketiga, ijab dan qabul, iaitu perkataan penjual akad menjual dan perkataan pembeli akad membeli. Kata musannif, misal lafaz ijab, aku jual kepada engkau benda ini dengan harganya sekian. Misal lafaz qabul, aku beli benda ini dengan harganya sekian. Kitab ni dia ringkas kan. Sebenarnya dia ada beberapa bahagian. Jual beli ni dia ada rukun dia, ada depan ni. Kata musannif, sah terdahulu qabul daripada ijab. Maknanya pembeli kata dulu, aku beli. Lepas tu bawa penjual kata, saya jual. Boleh sah. Tak mesti kata penjual dulu kata, aku jual dulu. Disyaratkan pada ijab dan qabul itu hendaklah muwafaqah, bersamaan pada bendanya dan harganya yang diakadkan itu. Kena betul ya. Makna tak boleh tukar harga lah. Harga dengan barang tu. Harga lain letak dekat barang yang lain, lepas tu dibeli. Tu tak sah. Tak boleh. Syarat penjual dan pembeli, kata musannif, hendaklah penjual dan pembeli itu orang yang lulus, yakni layak memerintah. Layak memerintah makna kita panggil tasarruf harta. Makna bukan orang yang safih, orang yang tak erti tasarruf harta, tak cerdik dah kita panggil. Tidak seperti kanak-kanak dan orang gila, dan bukan yang dipaksa membeli atau menjual. Disyaratkan pada benda yang dijual dan pada benda yang dijadikan harga itu 5 perkara. Pertama, hendaklah barang yang suci, bukan najis. Benda yang dijual itu bukan benda najis. Kalau najis tak boleh jual beli. Tapi dia ada bab dia. Jual orang ni. Kedua, dapat mengambil manfaat daripadanya, iaitu manfaat harus. Boleh ambil manfaat daripada benda tu. Ketiga, dapat diterima, iaitu dimiliki atau dapat serah menyerah. Makna barang tu boleh terima, barang ada, benda ada. Bukan benda tak ada. Kalau benda tak ada, tak boleh akad jual beli. Keempat, milik yang sempurna, iaitu milik oleh penjual akan bendanya dan milik oleh pembeli akan harganya atau menerima wakil. Milik yang sempurna, mana milik dia sendiri, bukan milik orang. Ataupun hak kongsi dengan orang lain. Sebab kongsi ni milik tak sempurna, sebahagian saja.
Kelima, mengetahui oleh pembeli dan penjual akan benda dan harganya, iaitu jenisnya dan qadarnya dan sifatnya. Mana kena tahu, kena bagi tahu. Penjual itu kena bagi tahu dengan sempurna, tak boleh sembunyi-sembunyi. Kata musannaf, haram menawar harga barang di atas tawaran orang jika sudah tetap harganya. Haram. Ada orang dah setuju dah nak beli, dia mai tawar harga bagi mahal sikit, dia nak beli, tak boleh. Haram. Haram membeli di atas belian orang. Barang hak orang beli dah, dia pergi beli pula. Beli dekat orang hak jual tu lah. Kalau beli dekat tuan hak beli tu tak apa. Haram menaiki harga benda yang dijual padahal ia tidak berkehendak membelinya. Menaiki harga, mana penaik harga, dia bukan nak beli pun. Orang lain nak beli, setuju dah, dia penaik bagi mahal lagi, tak boleh. Sewa menyewa. Kata musannaf, tiap-tiap sesuatu yang boleh diambil manfaat, yakni kegunaan, serta kekal ainnya, yakni zatnya, zat benda tu lah, zat sesuatu tu, maka haruslah sewa, boleh kita sewa. Benda tu kita panggil benda kekal, bukan benda yang luput, jenis habis. Macam benda makan apa tu dah tak kira. Misalnya harus menyewa rumah untuk diduduki, harus menyewa kuda untuk ditunggang. Tu contohlah, banyak mana benda yang manfaat, yang kekal, benda yang kekal. Ain itu tak hilang. Kalau hilang, tak bolehlah sewa. Disyaratkan pada sah sewa itu menetapkan masa atau pekerjaan. Misal menetapkan masa, aku sewa rumah ini setahun dengan bayaran sewa sekian. Misal menetapkan pekerjaan, aku sewa kuda, kereta, motor dan sebagainya. Ini bagi tunggangan dengan bayaran sewa sekian. Kuda, kereta, motor, rumah apa semua tak kira lah. Syarat orang memberi sewa dan menyewa. Siapa yang boleh sewa, siapa yang tak boleh? Syarat orang yang boleh memberi sewa dan menyewa. Sewa ni orang nak sewa. Siapa dia? Dan menyewa, bagi sewa kat orang. Pertama, cerdik, tidak bodoh. Kedua, ketiadaan tergagah atau terpaksa. Kalau dipaksa tu tak boleh, makna tak sah. Adapun mengupah seseorang dengan suatu pekerjaan itu, seperti hukum menyewa. Upah orang serupa dengan sewa juga, sama. Hukum dia, upah orang ni lebih kurang sama macam sewa kak. Sewa tenaga orang ni, upah. Maka hendaklah ditetapkan jenis kerja yang diupah dan upahannya. Mana kena tetap mah. Kerja apa dia kena buat, upah dia berapa, kena beritahu. Apabila tidak disebut bertangguh pada menyewa atau mengupah, maka jadilah sewa atau upahnya itu tunai. Kena sebut. Bertangguh ni hutang lah maksudnya. Upah pun macam tu juga. Kalau tak sebut, mana kena tunai, kena bayar. Kena bayar terus lah lepas habis buat kerja, ataupun lepas sewa tu kena bayar terus. Kalau nak hutang, kena bagi tahu. Kata musannaf, batal sewa dengan sebab binasa benda yang disewa, seperti roboh rumah atau mati binatang. Maknanya bila benda hak disewa tu rosak lah maksudnya. Batal lah. Batal sewa tu. Menyewa tanah. Kata musannaf, harus memberi sewa tanah dengan bayaran sewa sesuatu seperti emas, perak atau makanan.
harus memberi sewa tanah. Dengan bayaran sewa sesuatu bayar makna tak kira lah. Nak bayar dengan apa tu boleh. Tak kira. Duit ke, emas ke, tak kira. Tidak harus mukhabarah. Mukhabarah tak harus. Kita panggil apa? Bawah. Tak boleh. Bawah ke? Tengok. Lagu mana dikatakan mukhabarah? Iaitu menyerahkan tanah kepada seseorang bagi berladang atau bertanam. Kita bagi tanah kat seorang supaya dia boleh buat ladang, tanam apa-apa. Tapi dengan benih yang dimiliki oleh yang bekerja. Benih itulah kat seorang tu juga dia punya. Tapi dengan disyaratkan sebahagian yang tertentu seperti setengah atau seperempat daripada hasilnya kepada empunya tanah. Tak boleh. Tak boleh power kan aku tuan. Tidak harus muzara'ah. Muzara'ah tanam menanam. Bagaimana? Iaitu menyerahkan tanah kepada seseorang bagi diusahakan dengan benih. Serah tanah dengan benih yang dimiliki oleh yang punya tanah. Bagi tanah dekat seorang, lepas tu sekali dengan benih. Tuan tanah punya benih ni. Dengan disyaratkan sebahagian yang tertentu daripada hasilnya kepada yang punya tanah. Tapi hasil dia nanti bagi dekat tuan tanah sikit. Bukan pawah kalau begitu. Pawah kan? Ada doa tu. Tapi tak boleh. Pasal apa? Tidak harus. Tidak harus tak boleh. Tak sah maksudnya. Habis. Qira'. Qira' ni kalau kita kira dia hutang lah. Tapi sini dia tulis apa? Qiradun, iaitu mengeluarkan modal oleh satu pihak supaya diusahakan, yakni supaya dinegakan lah oleh satu pihak yang lain bagi modal dekat seorang. Pelaburan kita panggil, dia tulis ni. Dengan perjanjian berbahagi laba untung di antara keduanya bagi modal dekat seorang, lepas tu keuntungan kita bagi lah. Atau dia panggil qira', aqad qira'. Syarat-syarat qira'. Pertama, hendaklah dengan wang emas atau perak. Ni asal dululah, emas dan perak. Maksudnya yang dikatakan emas dan perak tu dengan mata wang yang tetap lakunya, kira duit yang laku lah. Tak kira lah emas bukan perak. Dan terjamin serta mudah berniaga dengannya dengan wang tu. Kedua, hendaklah memberi izin yang punya wang, tuan duit tu, kepada yang menjalankan usaha itu sepenuh-penuh izin pada jenis benda yang hendak diusahakan. Bagi izin terus boleh guna duit dia. Ketiga, hendaklah ditentukan oleh yang punya wang kepada yang menjalankan usaha itu bahagian yang tertentu peratus daripada keuntungan. Tuan duit tu kena tentu nak banyak mana. Tu syarat dia. Mana kalau tak ikut syarat ni tak boleh lah. Keempat, jangan ditetapkan qira' itu dengan masa yang tertentu. Tak boleh tetapkan masa maknanya kalau berapa bulan berapa peratus, berapa bulan berapa tu, tak boleh. Tidak wajib bagi orang yang berusaha itu menggantikan harta qira' yang binasa, melainkan jika sengaja atau taksir padanya. Jadi orang yang berusaha, orang yang ambil modal dia tu lah, tak kena ganti kalau modal itu rosak, kita panggil binasa. Dengan sengaja lah, dengan melainkan dengan sengaja. Kalau sengaja baru kena ganti, kalau tak sengaja tak kena. Habis qira'. Waqaf ialah menguntungkan harta. Buat harta bagi jadi untung. Lagu mana? Yang boleh diambil manfaat daripadanya, daripada harta, serta kekal ainnya, ain harta tu. Dan menentukan supaya dibelanjakan pada jalan kebajikan, jalan buat baik je. Jadi pahala. Dengan mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Taala. Itu dipanggil waqaf. Benda yang ain dia kekal, waqaf kepada
untuk buat kebajikan. Tapi dia ada kena lafaz. Tengok. Syarat-syarat wakaf. Pertama, hendaklah harta yang diwakafkan itu barang yang dapat diambil manfaat serta kekal ainnya. Ain dia kekal. Macam tanah. Benda-benda kekal lah. Mesin ayak tu. Rumah. Mana tak rosak, tak habis dia sikit-sikit. Kedua, hendaklah diwakafkan kepada yang sedia ada dan berpanjangan kepada yang lain dengan tidak putus. Hendaklah diwakafkan kepada yang sedia ada. Wakaf kepada sedia ada macam mana? Dan berpanjangan kepada yang lain. Diwakafkan kepada yang sedia ada dan perpanjangan kepada yang lain dengan tidak putus. Ini macam mana? Wakaf kepada yang sedia ada, mana yang dah ada dah, dan berpanjangan. Dan mana yang akan ada lagi dah maksudnya. Kepada yang lain dengan tidak terputus. Kena tengok lembab dah. Tak nampak ni. Ketiga, jangan diwakafkan kepada perkara yang diharamkan. Tu tak boleh, tak sah. Wakaf kepada wakaf benda yang tak jadi kebajikan pun tak sah juga. Wakaf kepada perkara yang diharamkan tak boleh juga. Syarat orang yang berwakaf. Pertama, hendaklah ia orang yang dapat dipegang cakapnya. Orang yang amanah lah kita panggil, tak menipu, sah wakaf. Kalau penipu tak sah. Syarat. Kedua, hendaklah ia layak berbuat tabarruk, buat kebajikan. Maknanya orang yang cerdik lah. Orang yang cerdik. Tidak sah wakaf oleh kanak-kanak dan orang gila. Sebab mereka ni bukan ahli tabarruk. Orang yang tak layak buat kebajikan. Tidak sah wakaf orang yang digagahi atau dipaksa dan orang yang mahjur. Orang mahjur ni apa dia? Orang yang ditahan daripada memerintahkan dan membelanja hartanya. Ini orang yang bodoh lah panggil. Orang yang bodoh. Orang yang tak reti belanja duit. Tak reti belanja. Belanja, suka belanja kepada perkara-perkara yang tak berfaedah. Orang tu tak boleh, tak sah. Wakaf itu hendaklah mengikut ketetapan orang yang berwakaf pada mendahulukan atau mengkemudiankan atau menyamakan atau lebih kurangkan kepada orang atau pihak yang diwakafkan. Mana ikut orang nak wakaf lah, dia nak wakaf macam mana, dia nak suruh buat, nak bagi kat siapa. Tu ikut tuan wakaf. Habis. Sembelih dan berburu. Sembelih. Kata Musanif, tiap-tiap binatang daratan yang halal dimakan, yang upaya disembelih, yang boleh disembelih lah, maka wajib disembelih pada lehernya. Sembelih di leher. Dan binatang daratan yang halal dimakan, yang tidak upaya disembelih. Makna sebab apa? Dia disembelih akan dia kerana liar, umpamanya binatang liar, rusa apa di lautan. Lepas tu nak sembelih macam mana? Maka sembelihnya ialah dengan ditikam yang mematikan pada mana-mana tempat jua. Guna anak panah kan. Mati. Kira sembelih lah. Walaupun lain daripada lehernya boleh. Wajib pada sembelih itu dua perkara. Pertama, memutuskan halqum, saluran nafas. Halqum. Kedua, memutuskan mari.
Wajib, iaitu saluran makanan dan minuman orang ya. Dan sunat pada sembelih itu dua perkara. Pertama, memutuskan urat yang di kiri lehernya, belah sini. Kedua, memutuskan urat yang di kanan leher. Sunat tu nah. Wajib tadi ni, dua tadi ni. Sunat maknanya kalau tak putih urat ni pun kira halal lah. Berburu, halal dimakan tangkapan binatang perburuan yang telah diajar berburu dan memenuhi syarat-syaratnya seperti anjing atau burung. Mana binatang hak kita ajak, kita latih dia, dia buru, halal kita makan. Binatang tu buruan dia tu kalau mati lah, tak nak sembelih, boleh. Syarat-syarat binatang perburuan. Disyaratkan pada binatang pemburu yang diajar itu 4 perkara. Pertama, apabila diisyarat bagi mengejar atau menangkap, maka pergi ia. Isyarat aja. Binatang itu dia buh nama, bagi nama kat binatang dia tu. Tak kira dia nama apa. Dia isyarat, pergi terus. Maknanya reti, kita panggil menerima ajaran. Kedua, apabila disyarat supaya berhenti, maka berhenti ia. Panggil je berhenti terus. Tengah duk ligang laju. Panggil, stop, berhenti terus. Tu kena macam tu, maknanya kena menerima ajak tu sampai tahu tu. Dengar cakap dia panggil. Ketiga, apabila menangkap ia akan perburuan, tidak makan ia akan dia. Bila dia tangkap, suruh tangkap tak makan. Jaga je situ. Binatang buruan tersebut. Keempat, hendaklah sedah diuji. Yang demikian itu beberapa kali. Jadi macam tu kena test dulu 4-5 kali. 2-3 kali lah maksudnya. Baru kira. Kalau tekat sekali tak edit. Alat sembelih. Alat yang macam mana kita boleh sembelih? Alat sembelih itu ialah tiap-tiap yang tajam yang boleh melukakan, melainkan gigi dan kuku. Gigi tak boleh. Alat tak ada ni, tangkap tokok tengkok dia tu. Tak boleh, tak sah. Putih sekalipun. Dan kuku macam tu juga. Taruh kuku bagi panjang, asah bagi tajam, buat sembelih tak boleh. Tak sah. Kena lain daripada gigi dan kuku boleh lah. Kalau tulang apa tu, sah bagi tajam. Binatang yang halal dan haram. Binatang macam mana yang halal? Kata musannif, tiap-tiap binatang yang mengeji akan ia oleh orang Arab yang sejahtera tabiatnya, maka hukumnya haram. Mana binatang yang orang Arab kata keji, orang Arab kata tak boleh. Keji, kotor dan sebagainya, binatang tu haram. Melainkan yang menerang oleh syarak akan halalnya, melainkan hak syarak kata halal. Walaupun orang Arab keji, kalau syarak kata halal, halal lah. Dan binatang yang tidak mereka kejikan, mereka ini Arab. Dan binatang yang tidak mereka orang Arab kejikan, maka halal hukumnya, melainkan jika mengharam akan dia oleh syarak. Binatang hak apa? Orang Arab kata bagus, halal lah binatang tu. Melainkan hak syarak kita haram. Walaupun Arab kita bagus, haram juga. Tiap-tiap binatang yang mempunyai taring yang kuat, ada taring tajam yang menyerang ia dengannya, hak dia duk serang, maka haram memakannya. Kita kena tengoklah, ada taring tajam, ada tokok orang yang taring tu, tak boleh. Tiap-tiap burung yang mempunyai kuku yang kuat, yang mengoyak tangkapannya dengan kuku tu, maka haram memakannya. Macam burung lang, burung gagak apa tu, banyak lah. Tak boleh. Sama
Kata musannif, adapun sekalian kulit-kulit bangkai itu jadi suci ia dengan disamak. Kena samak. Kulit bangkai najis, tapi bila kita samak jadi suci. Termasuklah kulit bangkai binatang yang dimakan dagingnya. Binatang hak makan daging pun kulit bangkai, maknanya binatang hak makan daging, hak mati dengan tak disembelih, najis juga. Tapi bila kita samak jadi suci. Yang dimakan dagingnya tetapi mati bukan kerana disembelih, seperti kerbau dan lembu. Dan binatang yang tidak dimakan dagingnya seperti harimau dan beruang. Tak kira. Bila kita samak jadi suci. Samak macam mana? Kelakuan menyamak, iaitu membuang sekalian yang terlekat pada kulit itu yang membusukkan, seperti darah, daging, lemak dan sebagainya. Mana kikih, lemak-lemak, darah. Samak tu bukan kena rendam dalam air seluk tak. Membuang dengan sesuatu yang tajam, yakni boleh menanggalkan kekotoran tersebut, seperti buah manjakani atau seumpamanya. Orang duk guna apa? Kapok kan. Boleh dah. Dan jika najis benda itu sekalipun, seperti tahi burung merpati. Tahi burung merpati tajam, boleh juga. Adapun kulit anjing dan babi dan diperanakkan daripada keduanya, dan binatang yang diperanakkan daripada keduanya, atau salah satu daripada keduanya, maka tidak suci dengan samak. Binatang tu samak pun tak suci juga. Tak boleh guna. Habis bab muamalat secara ringkas lah kita ni. Al-munakahat, bab nikah, nikah kahwin. Kata musannif, babu nikah, bab nikah. Ni orang nak kahwin lah, kena ingat. Adapun rukun nikah itu 5 perkara. Pertama suami, kedua isteri. Pertama suami, orang lelaki lah maksudnya suami di sini. Kalau suami dah tak nak nikah lah kan. Kedua isteri, orang perempuan maksudnya. Ketiga wali. Keempat 2 orang saksi. Kelima ijab dan qabul. Itu rukun nikah. Disyaratkan pada suami itu, pada orang yang nak jadi suami, tak jadi suami lagi. Pertama, lelaki yang halal. Ini bukan mahram. Bagi perempuan yang hendak ia berkahwin, dia bukan mahram, bukan. Mahram ni orang, mak, adik, apa semua tu lah. Sebut dalam Quran tu, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum tu. Tu mahram. Kedua, hendaklah dengan kemahuannya, tidak dipaksa atau digagahi, dengan kehendak dia sendiri. Syarat pada suami ya. Ketiga, hendaklah tertentu, ini ditentukan orangnya, orang tertentu, bukan tak tentu siapa pun boleh, itu tak boleh. Keempat, hendaklah diketahui akan halalnya bagi perempuan yang akan dikahwinkan dia kepadanya. Ditahu kata dia bukan mahram bagi perempuan tu. Tu syarat, 4 syarat bagi orang yang nak jadi suami. Disyaratkan pada isteri, pada orang yang nak jadi isteri, bukan isteri lah. Ada isteri dah tak boleh kahwin lah. Pertama, perempuan yang halal. Ini bukan mahram bagi lelaki yang akan kahwin dengannya. Kedua, hendaklah tertentu orangnya, orang tertentu, bukan siapa-siapa pun boleh tak. Ketiga, tiadalah di dalam nikah orang lain, bukan isteri orang. Keempat, tiada di dalam iddah, dia bukan duduk di dalam iddah. Iddah, kalau iddah masa cerai ni berapa hari? Salah satu quru kan, 3 hari suci. Kalau iddah kahwin 4 bulan 10 hari. Iddah ni meninggal, suami meninggal nak kahwin lain, 4 bulan 10 hari. Disyaratkan pada wali dan saksi itu, pertama Islam, kedua baligh, ketiga aqil, ini berakal, keempat merdeka bukan hamba orang, kelima lelaki, jadi saksi, jadi wali. Apa tu? Keenam adil. Adil macam mana? Adil sakit depan dah.
perkara-perkara yang menegahkan wali daripada menjadi wali nikah. Seseorang nak jadi wali nikah tak boleh. Bila? Pertama, keadaannya di dalam ihram. Seseorang tu duduk dalam ihram, haji atau umrah tak kira lah, tak boleh jadi wali. Ataupun wali lah, wali nikah. Kedua, keadaannya masih kanak-kanak, budak-budak lagi, tak balik lagi. Ketiga, gila. Keempat, menjadi hamba, dia hamba orang, tak merdeka. Kelima, fasik, tidak adil. Keenam, mahjur kerana bodoh, iaitu ditahankan daripada memerintah atau tadbir, menguruskan hartanya sendiri. Tak cerdik lah kita panggil. Ketujuh, cedera fikiran atau pendapatnya cedera. Makna akal rosak, berfahaman salah apa semua tu sama lah. Kelapan, berlainan agama. Berlainan agama lain-lain tak boleh. Syarat adil pada wali dan saksi. Lagu mana dikatakan adil? Wali yang adil, saksi yang adil, lagu mana? Pertama, tiada mengerjakan dosa besar, tak pernah buat dosa. Payah lah. Tak ada apa. Tak ada dosa besar. Dan tiada mengekalkan mengerjakan dosa kecil. Dosa kecil pun tak mengekalkan. Kedua, sejahtera i'tiqadnya. I'tiqad dia betul, bukan i'tiqad yang salah tak. I'tiqad salah banyak lah akhir zaman. Ketiga, dapat mengawal dirinya ketika marah daripada dusta atau mencela. Masa marah pun dia tak menipu ataupun tak suka maki orang. Tu dikatakan adil lah tu. Ni pun payah ni. Keempat, memelihara muru'ah, ini kehormatan diri. Tak buat benda-benda yang merosakkan muru'ah dia. Kata musannif, disyaratkan pada ijab dan qabul. Itu pertama, jangan diselangi antara keduanya, antara ijab dan qabul dah. Antara akad nikah dan terima nikah tu, oleh perkataan yang lain. Jangan diselangi antara keduanya oleh diam yang panjang. Diam yang panjang, sekadar kita panggil bengung. Ketiga, jangan termasuk perkataan yang mengubahkan maksudnya dalam terima nikah tu, akad terima nikah. Keempat, hendaklah didengar oleh saksi akan lafaz keduanya, akan lafaz ijab dan qabul. Kelima, hendaklah muwafaqah keduanya, ijab dan qabul tu, pada maksud kandungannya. Muwafaqah, ketepatan dengan perkataan ijab dan juga qabul. Keenam, jangan ditaklikkan, jangan digantungkan lafaz ijab dan qabul tu dengan sesuatu. Maksudnya dia tak kata aku nikahkan dikau dengan sesuatu jika ataupun sekiranya engkau buat satu perkara tu, tak boleh, tak sah. Aku terima nikahnya jika dia melakukan satu perkara tu, tak boleh, tak sah. Jika tu panggil kait ataupun gantung. Habis. Susunan wali-wali nikah. Susunan wali-wali nikah itu ialah yang pertama, bapa. Tak ada bapa, datuk lelaki dan pihak bapa, dari pihak bapa. Ini bapa, datuk lelaki, tok wan lah, dan ke atas, hingga ke atas, tok wan, tok nek, naik ke atas. Yang ketiga, tak ada semua tu, saudara lelaki seibu sebapa, abang ataupun adik lelaki seibu sebapa lah. Kalau tak ada, saudara lelaki yang sebapa. Tak ada, anak saudara lelaki yang seibu sebapa, anak saudara, anak menakan. Yang keenam, anak saudara lelaki sebapa. Yang ketujuh, bapa saudara seibu sebapa. Anak saudara dulu, lepas tu bapa saudara. Tertib dah susunan. Anak menekan dulu, lepas tu bapa menekan. Bapa saudara sebapa.
Yang ke-9, anak bapa saudara. Anak bapa saudara, sepupu lah. Anak bapa saudara. Sepupu ibu sebapa. Sepupu belah ayah. Yang ke-6, anak bapa saudara sebapa. Yang ke-11, orang yang memerdekakannya. Jika asalnya hamba, maknanya bekas wali dia, bekas penghulu dia. Yang ke-12, asabah. Ini waris-waris bagi orang yang memerdekakan dia. Waris bagi bekas penghulu dia. Yang ke-13, sultan atau gantinya, kita panggil wali hakim kalau tak ada semua tu. Kata maksudnya wajib mengikut tertib wali-wali tersebut. Wajib kena ikut tertib ni. Tak boleh ikut dan tak boleh. Bapa dan datuk lelaki dari pihak bapa itu dikatakan wali mujbir. Bapa dan datuk lelaki dari pihak dikatakan wali mujbir. Apa dia wali mujbir? Iaitu wali yang boleh mengahwinkan anaknya yang masih dara dengan tidak meminta izin dari anak daranya terlebih dahulu, dipanggil wali mujbir. Anak dara. Perempuan-perempuan yang haram berkahwin. Kata maksudnya perempuan-perempuan yang haram berkahwin bagi seorang lelaki itu terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, haram dengan sebab nasab keturunan, iaitu ibu dan datuk perempuan hingga ke atas. Mak, tok nek ke atas. Anak perempuan dan cucu perempuan ke bawah. Anak dia, anak perempuan dia, cucu perempuan dia, cicit ke bawah lah. Yang ketiga, saudara perempuan seibu sebapa, kak ataupun adik dia, seibu sebapa atau sebapa. Adik tiri ataupun kak tiri sebapa, satu ayah, atau seibu, satu mak. Tak kira lah. Yang keempat, mak saudara sebelah pihak ibu. Yang kelima, empat saudara sebelah bapa. Ini tak ada ter ke atas lah. Mak saudara, tok saudara, sama lah. Ini tak boleh ter ke atas. 6, anak perempuan bagi saudara lelaki. Anak perempuan bagi saudara lelaki, anak menakan lah. Dan anak-anaknya hingga ke bawah, anak menakan, cucu menakan. Yang ke-7, anak perempuan bagi saudara perempuan. Cucu menakan belah perempuan. Anak perempuan bagi saudara perempuan, anak menakan. Dan anak-anaknya, cucu menakan ke bawah. Kedua, haram dengan sebab radha', haram dengan sebab menyusu. Sebab dia? Iaitu seperti haram dengan sebab nasab, sama dengan hak tadi ni. Ketiga, haram dengan sebab perkahwinan, musaharah dia panggil. Sebab dia? Iaitu ibu isteri, ibu mentua, hingga ke atas tok mentua. Walaupun belum setubuh mak mentua ni, tak setubuh pun, lepas akad nikah tu tak batal dah wudu. Lepas akad nikah tu salah dengan mentua, tak batal dah wudu, tak boleh kahwin dah sampai bila-bila. Yang kedua, anak isteri, anak tiri hingga ke bawah setelah berjima'. Hak ni lepas jima'. Mana kalau tak jima' tu tak haram lah, batal wudu. Anak tiri dia tu setelah berjima' dengan maknya. Ketiga, isteri bapa, ini emak tiri hingga ke atas. Yang keempat, isteri anak, menantu hingga ke bawah. Menantu, lepas tu hingga ke bawah. Anak dia apa semua lah. Mahar, ini mas kahwin. Kata maksudnya wajib suami memberi mas kahwin kepada isterinya dengan tunai atau bertangguh hutang. Wajib kena bagi mas kahwin tu. Hendaklah mas kahwin itu benda yang ada nilai atau ada harganya. Jadi wajib mas kahwin itu dengan 3 perkara. Kena bagi mas kahwin itu dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, dengan bersetubuh. Jima' lah itu panggil. Lepas jima' tu kena bagi, wajib. Tak boleh. Tak bagi tak boleh. Kedua, dengan menetapkan dia oleh suami ke atas dirinya.
Dia tetap sendiri dia, aku nak bagi banyak ni. Kena bagi Ketiga, dengan menetapkan oleh hakim, raja atau wakilnya, wakil raja. Kata masalah sunat menyebutkan mas kahwin itu pada ketika akad. Sebut dalam akad tu boleh. Sunat. Tak sebut pun tak apa. Sunat dibacakan khutbah nikah sebelum akad. Sama ada dibaca oleh wali atau pengantin lelaki atau orang lain, tak kira, boleh. Sunat. Gugurlah separuh daripada mas kahwin manakala bercerai sebelum bersetubuh. Kalau dia cerai bini dia tu, isteri dia, sebelum daripada jima, kena bayar setengah. Gugur separuh mana? Kena bayar ke? Bayar setengah. Kalau lepas bersetubuh tak boleh, kena bayar semua. Talak, bab talak. Talak artinya cerai, iaitu memutuskan ikatan perkahwinan dengan lafaz yang tertentu. Apabila mencerai ia, ini talak ia oleh seorang suami akan isterinya. Putuslah perkahwinan dengan isterinya itu dan haramlah mereka bercampur sebagai suami isteri. Syarat jatuhnya talak itu hendaklah yang suami itu yang pertama mukallaf. Mukallaf ni maksudnya berakal, tak Islam, berakal dan baligh, dengan kemahuan dan kesukaan hatinya, tak dipaksa. Tidak sah talak daripada yang pertama kanak-kanak, yang kedua orang gila, orang yang lena tengah tidur, yang keempat orang yang digarahi atau paksa. Tak sah talak, mana tak jadi ya. Adapun orang yang mabuk, maka jatuh talaknya akan isterinya. Orang mabuk, minum arak, mabuk, cerai isteri dia, jatuh talak. Apabila tolak oleh seorang suami yang merdeka akan isterinya, 3 tolak dengan sekali atau berbilang, maka haramlah perempuan itu baginya selama-lamanya sehingga berkahwin dan bersetubuh ia dengan lelaki yang lain. Orang panggil apa? Muhallil. Ataupun orang panggil apa? Cina buta. Maka harus semula baginya dengan akad nikah yang baru, boleh nikah lain lepas pada tu. Manakala diceraikan oleh suami yang kedua itu dan telah habis iddahnya. Hak ni orang panggil apa? Bain, tolak bain. Bain ni ada 2, kubra dengan sughra. Tapi dia dalam setengah kitab kata tolak 3 ni bain kubra. Habis setengah kata hak ni sughra, hak kubra tu hak li'an. Dia tuduh isteri dia berzina. Hak tu kubra, hak tu dia tak boleh nikah sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Hak ni boleh nikah balik, tapi kena ada muhallil. Hak tolak 3 ni. Misal lafaz tolak itu seperti berkata ia kepada isterinya, aku cerai akan engkau dengan 1 tolak. Atau berkata ia, aku cerai akan isteriku namanya dengan 1 tolak. Itu misal, contoh. Bab rajuk. Rajuk ialah maksud dia kembali pada luar, iaitu mengembalikan isteri yang dicerai kepada perkahwinannya ketika dalam iddah cerai 3 bulan. Kalau cerai masa hidup ni, dalam masa 3 bulan tu dia rajuk balik. Jadilah tak kena akad lain lah. Apabila kata musannaf, apabila cerai oleh seorang suami yang merdeka akan isterinya dengan 1 tolak atau dengan 2 tolak, maka haruslah ia suami rajuk semula akan isterinya sebelum habis iddahnya 3 bulan. Lepas pada 3 bulan, tak boleh lah. Misal lafaz rajuk itu seperti berkata ia kepada isterinya, aku rajuk akan engkau, atau berkata ia, aku rajuk akan isteriku. Dia habaq kat orang lain. Boleh ya. Iddah perempuan. Adapun perempuan yang beriddah itu 2 bahagian. Pertama, perempuan yang beriddah kerana mati suaminya. Kedua, perempuan yang beriddah kerana bercerai. Iddah perempuan yang mati suaminya ialah yang pertama, jika ia mengandung maka iddahnya dengan bersalin. Kalau perempuan itu mengandung, lahir anak tu, habislah iddah. Yang kedua, jika ia tidak mengandung maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Iddah perempuan yang bercerai
Maknanya hak suami tak mati lah. Yang pertama, jika ia sedang mengandung maka iddahnya dengan bersalin juga. Yang kedua, jika ia tidak mengandung maka iddahnya 3 kali suci daripada haid. 3 bulan lah. 3 kali suci. Yang ketiga, jika ia kecil belum datang haid atau perempuan tua yang sudah berhenti haid maka iddahnya 3 bulan. Tu. Habis. Ni al-jinayah. Kau apa dah? Saya nak nanti. Jinayah. Sikit. Al-jinayah, bab hudud, pada menerangkan kesalahan-kesalahan dan hukumannya. Hukuman berzina. Hukuman orang yang berzina, lelaki atau perempuan yang muhsan, yang telah merasai nikah yang sah, ialah dirjam, dilontar dengan batu sehingga mati. Ni orang berzina. Orang kahwin lah zina. Ni kena rejam sampai mati. Dan hukuman lelaki atau perempuan yang berzina yang tidak muhsan, ni yang tak biasa kahwin, dipukul 100 kali dan didagangkan, dibuang negeri selama setahun. Syarat-syarat muhsan, lagu mana dikatakan muhsan? Syarat muhsan itu 4 perkara. Pertama, aqil, maknanya tak gila lah. Kedua, baligh, ketiga merdeka, bukan hamba orang. Keempat, merasai wati dengan nikah yang sah. Habis tu dia panggil muhsan. Hukuman berliwat. Hukuman berliwat ialah seperti hukuman berzina juga. LGBT. Sama hukum dengan berzina. Hukuman meminum arak. Hukuman orang yang meminum arak atau sebarang minuman yang memabukkan, jika ia orang yang merdeka, dipukul 40 kali. Ni minum arak. Hudud. Hukum syariat ni. Dan jika ia hamba, dipukul 20 kali. Dan harus dipukul 80 kali. 80 kali boleh. Tapi itu dia hukum syariat, bukan teruk pun. Macam Terengganu buat. Tapi orang dia hukum takut dengan hukum Islam. Orang jahil lah. Dijalankan hukuman yang tersebut itu manakala naik saksi oleh 2 orang lelaki mengatakan seorang itu telah minum yang tersebut itu minum arak ataupun sesuatu yang memabukkan, atau orang yang minum itu sendiri mengaku minum. Hukuman mencuri. Hukuman orang yang mencuri itu dipotongkan tangan kanannya hingga ke pergelangannya pada kali yang pertama. Kali pertama dia mencuri, dapat saksi cuma cukup kerak ni. Kerak tangan kanan. Dan dipotong kakinya yang kiri hingga mati, hingga mata kaki. Mata kaki ni buku lali lah. Pada kali yang kedua. Lepas tu curi pula, potong kaki, tapi kaki kiri. Allah kat sini. Dipotong tangannya yang kiri hingga ke pergelangannya yang pada kali yang ketiga. Lepas pada tu curi lagi. Kerak kaki, kerak tangan belah kanan pula. Dan dipotong kakinya yang kanan hingga mata kaki. Mata tu bukan kaki, bukan mati tak. Buku lali. Hingga mata kakinya pada kali yang keempat. Potong habis. Dua-dua tangan, 2 kaki. Lepas tu jika mencuri kemudian, lepas tu mencuri lagi, maka dibunuh akan dia atau didangkangkan buang negeri. Lepas tu baru bunuh. Kira ni tegar dah sungguh lah. 4 kaki tak ada, mencuri lagi. Tangan kaki tak ada. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Tapi hudud tak ada ni payah. Hudud tak ada, dia orang besar, curi lagi banyak. Curi lagi besar mencuri. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang fardu itu 2 bahagi. Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang serta ingkar akan wajib sembahyang setelah mengetahui akan wajibnya. Ini hukum dia macam mana?
Kedua, orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas dan bermudah-mudah serta i'tiqad wajibnya. Dia tahu kata wajib tapi malas sembahyang. Hukuman orang yang ingkar wajib sembahyang setelah mengetahui akan wajibnya ialah seperti hukuman orang yang murtad, disuruh ia bertaubat dan mengucap syahadah. Maka jika ingkar ia, dibunuh, akan dia bunuh pancung. Dan tidak mandi pun tak pakai tauk macam tu je. Dan tidak disembahyangkan. Dan tidak ditanam di perkuburan orang Islam. Tauk bagi rimau singa makan lah. Murtad. Hukuman orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas. Tak sembahyang malas. Dan bermudah-mudah. Ni disuruh bertaubat, suruh taubat, suruh sembahyang. Jika enggan tak mau taubat, dibunuh, akan dia kena bunuh juga. Beratlah dengan sembahyang ni, jangan duk tinggal. Kena bunuh. Berat. Boleh bunuh Tetapi dimandikan mayatnya. Tapi hak ni mandi dan disembahyangkan dan ditanam di perkuburan orang Islam. Sebab dia tak murtad, sebab dia kata wajib tapi malas nak sembahyang. Hukuman murtad. Jadilah seseorang Islam itu murtad manakala i'tiqad ia dengan hatinya atau berkata ia dengan lidahnya atau memperbuat ia dengan anggotanya akan sesuatu yang berlawanan dengan i'tiqad dan kepercayaan Islam. Misal, contoh macam mana? I'tiqad ia di dalam hatinya bahawa Muhammad Rasulullah itu bukan Nabi atau bukan Rasul. Dia lintas dalam hati, murtad. Kalau ada lintasan macam tu, dia mengucaplah ucap syahadah lain. Ataupun berkata ia dengan lidahnya bahawa Nabi Isa itu Tuhan. Ataupun menyembah ia akan berhala. Sembah berhala. Kalau ni apa berhala dia di surau di Selangor. Minta berhala. Dia duduk riuh masuk dalam surau abang. Katok bang berhala tu. Dia report polis tak apalah. Dengan melakukan salah satu daripada yang tersebut itu, jadilah seorang itu murtad. Lepas tu buat macam mana? Wajib disuruh orang yang murtad itu bertaubat dengan segera pada ketika itu juga, dan disuruh mengucapkan kalimah syahadah. Maka jika tidak bertaubat ia, dipancungkan lehernya oleh raja Islam atau penggantinya, pengganti raja pancung. Tu orang murtad. Tapi lah ni ramai orang bukan murtad lah. Itu kerajaan lah tu, kena tanggung. Tidak dimandikan mayat orang yang murtad dan tidak disembahyangkan dan tidak ditanamkan di dalam perkuburan orang Islam. Tak kena duk mandi lah. Pergi serah dekat orang kafir. Murtad ialah keluar daripada agama Islam. Wa'iyadzabillah. Habis. Kemudian kita berhenti situ dulu. Setengah. Ilmu tasawuf, insya-Allah kita habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.